don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswardi Murni terhadap isu konsert Choi Underground Music Tour Kedah 2.0 yang diadakan malam nisfu Syakban. Sebelum tu saya baca sedikit dekat sini ni, tiada sensitif anjur konsert hiburan di malam nisfu Syakban. Kita mari dengar respon detail daripada Iswardi Murni. Dia akan kita komen macam biasa. Dalam pada kita mengadakan zon tengah ada madani, kemudian ada yang selawat, lepas tu solat jemaah 5,000 dah hadir pada solat subuh macam Jumaat dan sebagainya. Tiba-tiba semalam ke hari ni, semalam atau hari ini kot, malam tadi di Alostar digegarkan dengan konsert Choi. Konsert Choi di Alostar Kedah, tuan-tuan. Tapi bak kata ada seorang tu lah, dia kata mungkin lah kan, mungkin. Bak kata Sanusi lah, dia karaoke malam-malam tu itu cara dakwah. Mungkin konsert Choi ni pun adalah cara dakwah jugalah bagi dia orang kan. Tak apalah. Saya tak ada masalah konsert tu, tuan-tuan. Yang ada masalah PAS. Bila Ed Sheeran buat konsert dekat dekat KL, bergegar-gegar negara, tuan-tuan. Mengatakan haram, tak boleh batalkan kerana tak sensitif dengan sekarang ini Palestin. Nisfu Syakban. Malam Nisfu Syakban, tuan-tuan. Nisfu Syakban tiba-tiba ada konsert. Boleh pula tu dekat Kedah. Boleh pula dapat kelulusan. Yang tu bagaimana? Wahai rakan-rakan PAS sekalian kan. Yang tu bagaimana? Itu satu persoalan juga tu. Alah Is, kau pun pergi konsert. Tak, kita orang tak ada masalah dengan konsert. Yang ada masalah dengan konsert kau orang. Kan? Kalau yang jangan hipokrit, jangan munafik. Bahasa eloknya jangan jadi munafik lah. Kalau bab orang lain semua haram. Kalau bab orang lain semua tak boleh. Kalau bab orang lain semua liberal. Kalau masuk bab kau orang, oh tak apa, ini dakwah. Oh tak apa, ini boleh. Oh tak apa, yang ni dia akan cari dalil. Dia akan pusing dalil sampai dia jumpa dalil, kena kat dia. Tengok, boleh sebenarnya, kami boleh buat kerana kami begini begitu. Yang tak boleh kamu. Kalau kami memerintah perlembagaan penjajah tak ada masalah. Kamu memerintah perlembagaan penjajah kafir, tak boleh. Liberal, tak boleh. Tapi kalau kami memerintah tak apalah. Janji kami memegang perlembagaan itu. Kami jadi pemegang perlembagaan. Penjajah pun tak apa. Kafir pun tak apa. Itu masalahnya, tuan-tuan. Dia ada dualisme. Dia ada dikotomi. Dia ada perbezaan. Kami boleh, kamu tak boleh. Yang tu jadi masalah tu. Jadi hukum ni akhirnya jadi benda yang dimain-mainkan. So bila negara kerajaan madani ni, dia membawa ilmu ataupun membawa pandangan wasatiyah. Sebenarnya dalam Islam ada satu pandangan wasatiyah. Lawan kepada wasatiyah adalah ghulu. Ghulu ni bukan ghulu. Ghulu ni maksudnya adalah melampau. Ghulu ni melampau. Wasatiyah pertengahan. Ada orang kata Islam ni mana ada 50 is. Wasatiyah tu 100. Ghulu tu adalah 120. Faham maksud saya? Melampau tu 120, 130, 150. Wasatiyah tu 100. Wasatiyah ni dia melihat ada bahawa perkara untuk akhirat. Perkara untuk dunia. Dan tak semua perkara yang kita perlu nak terlalu tekankan sehingga menyusahkan umat Islam. Yang sebagaimana nak dibawa oleh PAS. Macam saya persoalkan tempoh hari lah. Kalau ini perlembagaan penjajah, perlembagaan Islamnya bagaimana? Itu satu persoalan kan? Yang kita kena tanyakan. Tuan-tuan tanya dengan nakit-nakit usrah tuan-tuan kalau tuan-tuan ikut orang PAS kan. Kalau perlembagaan negara kita ni kafir, liberal, sekular, or whatever you nak call it, apa perlembagaan yang nak dibawa? Apa alternatifnya? Itu satu persoalan. Baik. Okey, habis kat situ. Cerita beras, tuan-tuan. Harga padi dan beras PM beri tempoh KPKM nakol sampai 20 Mac ini. Perdana Menteri memberikan tempoh sehingga 20 Mac depan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Majlis Tindakan Sara Hidup Negara untuk memuktamadkan isu harga padi dan beras. Beliau berkata penetapan harga barangan asas itu memerlukan sedikit masa untuk dimuktamadkan bagi mengimbangi keperluan pengguna dan pesawah supaya kedua-duanya tidak terbeban. Bila main soal dasar, nak tetapkan dasar harga padi umpamanya, kita harus sabar sekejap, ikut proses sebelum kita muktamadkan. Dan sudah saya bercakap sendiri dengan pihak Bernas dalam mesyuarat nakol baru-baru ini, mencari jalan kurangkan import manakala pengeluaran tempatan dinaikkan.
dia ada masalah. Naik harga dan ini akan diberi beban kepada pengguna. Tak naik, beri beban kepada pesawah. Jadi bagaimana nak imbang kedua-duanya? Dalam persoalan ini, macam saya kata itu kan, masalah kita bila kita letak satu harga itu pada harga shilling ataupun harga lantai, dia akan ada kesan kepada salah satu pihak. Kita ada pengeluar dan juga kita akan ada pembeli, pengguna. So dalam masalah beras dan padi ni umpamanya, terutama masalah beras kita kata, bila kita letak harga shilling yang terlalu rendah, dia akan hurting, akan menyakiti atau merosakkan pengeluar. So akhirnya pengeluar beras akan merasakan bahawa they are not into this business dan akan abandon the business. Sebaliknya kalau kita letak terlalu tinggi, dia akan hurting pengguna macam kita. So dia kena balance, kena strike the balance. Hari itu pengeluar beras minta supaya dinaikkan kepada satu jumlah per kilogram, I think RM3 something. Kerajaan telah naikkan kepada RM3.50 kalau tak silap saya. Tapi adakah dia akan menjadi satu bebanan kepada pengguna? Itu satu persoalan. Jadi di sini kerajaan kena memain peranan macam mana nak strike the balance. Of course, in ideal state, in ideal world, terbaik sebenarnya kalau kita apongkan harga. Tetapi ada certain keadaan, certain masa yang perlu kita, di mana kita kena letak shilling dekat situ. Kita kena letakkan shilling dekat situ. Baik. Persoalan utama, kita antara pengimport terbesar beras di dunia. Kan antara lah yang paling tinggi Filipin saya tengok tadi, China, Filipin, Indonesia atas kita. Kita dalam lingkungan nombor 8, nombor 9. Now, isu dia bila kita import beras, kita bergantung kepada ehsan beras luar. Kita bergantung kepada harga mereka dan kita bergantung kepada supply mereka. Now, kenapa soalan utama kita adalah kenapa kita tak boleh hasilkan sendiri beras kita? Kita ada, bukan kata tak ada hasil beras tempatan itu. Tetapi jumlah beras tempatan yang kita ada sekarang ini tak cukup untuk menampung permintaan yang ada sehingga kita perlu import. Sebab itu saya kata, saya gesa balik, saya saran balik kepada kerajaan, kita kena kembalikan Universiti Pertanian kita. Itu je. Satu benda yang kita kena kembalikan adalah kembalikan pertanian kita balik. Kita negara yang sangat subur dan sangat maju. Sarawak baru-baru ini telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa Sarawak bakal menjadi antara negeri jelapang padi terbesar di Malaysia. Okey. Sarawak bakal menjadi negeri jelapang padi. Pada 28 hari Januari hari itu, KPKM jadikan Sabah dan Sarawak bakal jadi negeri jelapang padi negara. Maksudnya dia akan jadi rice bowl untuk kita kalau saya bacakan. KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, jadikan Sabah Sarawak sebagai negeri jelapang padi. Kementerian Pertanian mahu menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai jelapang padi negara yang kedua pada masa hadapan setelah Kedah dan Kelantan. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Sabbu berkata hasrat itu akan direalisasikan menerusi pelaksanaan program Smart Sawah berskala besar ala Skincan. InsyaAllah bulan depan saya akan bertemu Premier Sarawak bagi membincangkan perkara itu. Beliau berkata demikian dalam majlis akhbar Smart SBB ala Skincan Kedah di Tok Ajam di Padahat. Ini berita pada bulan Januari yang lepas. So Sarawak sebenarnya kalau nak cerita lah, Sarawak ni dah lama apa orang kata nak dijadikan tempat jelapang padi ni antara yang lama. Banyak tempat yang bersesuaian dengan Sarawak ni. Kalau tak silap saya, keluasan dia saja 124,000 km persegi. Dan kenyataan daripada UKAS, Unit Komunikasi Sarawak, ini dalam 6 hari yang lepas, Pulau Bruit sesuai jadi salah satu jelapang padi hybrid di Sarawak. Pulau Bruit mempunyai tanah yang sesuai untuk menanam padi jenis hybrid kerana tanah yang subur untuk aktiviti pertanian. Timbalan Premier di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Abdullah Saidul berkata, beliau mencadangkan supaya Pulau Bruit dijadikan sebagai salah satu kawasan tanaman padi hybrid di Sarawak. Beliau terus memohon agar semua ketua masyarakat dan kaum di Pulau Bruit bekerjasama dalam proses mengumpul data berkaitan aktiviti penanaman padi. Saya tak tahulah, mungkin Abdullah Saidul lebih tahu daripada saya lah. Saya pernah pergi ke Pulau Bruit ni. Isu Pulau Bruit ni satu je tuan-tuan. Isu dia transportation sebab dia pulau. So nak pergi dan balik di pulau tu, dia kena melalui sama ada boat ataupun ferry.
Okay, itu satu. Kedua, masalah even dia, the last time saya pergi dia ada masalah air. Air bersih mereka bercampur dengan air laut. Because air bawah tanah dia bercampur. So ini berkemungkinan akan memberi kesan kepada penanaman padi tersebut. Ini pendapat saya daripada yang melihat daripada luar nah. Kerajaan negeri Sarawak lebih mengetahui macam mana mereka nak melakukannya. So terbaik sebenarnya kalau nak ikutkan daerah seperti mungkin Pusak, Saribas, mungkin kawasan-kawasan sedemikian yang lebih baik sebenarnya bagi saya kalau nak jadikan kawasan jelapan padi. But then again, saya tak berapa familiar dengan pertanian di Sarawak sebab saya tak ada data-data tersebut. But point is, Sarawak insya-Allah bakal menjadi negeri terbesar dan kita kena dah mula mengurangkan import dan menekankan kebergantungan kita kepada local produce. Kita dah kena mula dan Sarawak bakal jadi antara local produce yang terbesar di dalam negara kita selepas Kedah dan juga Kelantan. Mungkin lepas ni akan supersede Kedah dan Kelantan kerana Sarawak di samping mempunyai tanah yang besar, Sarawak juga mempunyai dana yang besar. Dan Sarawak bersempadanan dengan Indonesia, so daripada segi labor itu bukan masalah yang besar sebenarnya. Okay, tuan-tuan, komen saya satu lah. Kita bak konsert ni. Kita ni orang kata apa sebelum ni kita tengok, oi dia orang kalah konsert berlaku kat KL ni, oi. Memang hantam kau-kau punya lah. Macam-macam apa dia orang tak label lah. Alah-alah sekali berlaku kat negeri dia orang sendiri. Tak isyah lah dia orang cakap tak ada konsert tu contohnya tak ada dia orang langgar syarat ke apa ke. Yang penting benda tu dah ada kat situ banyak hari dah buat penganjuran majlis tu. So pantau lah, kena ada orang pantau lah. Ini kita tengok, kayak meriah punya konsert underground tu. Okay lah tuan-tuan. Mari terus menyokong kajian perpaduan Datuk Ahmad Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.